Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kerahmatannya kepada kita semua di atas usaha kita yang sedikit ini untuk memahami Al-Quran. InsyaAllah, moga-moga dengan pembelajaran kita pada pagi ini, dengan sesi kita pada pagi ini yang sedikit ini, daripada setiap muka surat daripada Al-Quran, moga-moga Allah Ta'ala akan berikan kelimpahan dan juga taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Pagi ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat 507. Dan Alhamdulillah pagi ini 5 hari bulan Disember tahun 2020 bersamaan dengan 19 hari bulan Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah. Hari ini hari Sabtu. Kita akan mula masuk pada pagi ini kepada satu surah yang berlainan dengan apa yang telah kita baca sebelum daripada ni. Kalau sebelum daripada ni kita telah membaca 7 surah Hawamim, iaitu surah-surah yang bermula dengan Hamim. Sekarang pada hari ini, pada juz yang ke-26 pada hari ini, kita akan insya-Allah masuk kepada satu surah, iaitu surah Muhammad. Surah ini adalah surah Madaniyah, surah yang turunkan di Madinah. Sebagaimana kita maklum, surah Hawamin adalah antara surah-surah yang terakhir yang turunnya di Makkahul Mukarramah semasa Nabi belum berhijrah. Sekarang Nabi kita SAW telah berhijrah ke Madinah dan Nabi kita menghadapi banyak perkara-perkara baru yang belum ada sebenarnya, dan juga tindakan-tindakan yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan. Di antara perkara-perkara yang berlaku di Madinah ni ialah peperangan, iaitu apa? Penyebaran Islam, dan kemudian ianya berterusan penyebaran Islam, tapi kemudian itu diiringi pula dengan satu perkara baru yang tidak pernah berlaku semasa di Mekah, iaitu peperangan. Kenapa peperangan? Insya-Allah kita akan lihat kepada ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita, Allah Taala turunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian disampaikan kepada kita. Kita akan lihat, kita akan pelajari bagaimana sebenarnya saranan-saranan yang berkaitan dengan peperangan sebagaimana yang diceritakan, disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita bersama-sama. Cuma sebelum daripada terus masuk kepada surah ini, saya akan ceritakan sedikit kenapa surah ini dinamakan sebagai surah Muhammad. Ayatnya 38, dan di dalam ayat ini ada 12 perkara yang diulang-ulangkan. 12 perkara, iaitu 12 tempat, 12 tempat yang diulang-ulangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apa? Iaitu Allah Taala menerima dan tidak menerima. Allah Taala menerima amalan sebahagian daripada manusia dan menolak sebahagian daripada manusia lain. Bukan hanya menolak, tetapi Allah Ta'ala membatalkan. Allah Ta'ala menggugurkan pahala daripada apa yang mereka lakukan, daripada kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di atas dunia ini. Jadi ada 12 tempat diceritakan perkara yang sama diulang-ulangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam surah ini, ulama-ulama mengatakan bahawa tema utama surah ini adalah menceritakan tentang kepentingan untuk kita ini mentaati dan juga mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menurut guide yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tanpa kita mengikut arahan ataupun suruhan atau mentaati apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diberitahu oleh Nabi, arahan yang diberikan oleh Nabi, maka itu akan menjadi sebab kepada amalan kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya, kalau nak amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah mengikut apa yang diajar oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah ulama sebutkan bahawa hikmah kenapa surah ini dinamakan dengan surah Muhammad, iaitu ikutlah Muhammad kalau kamu nak berjaya. Ikutlah Nabi kalau kamu ni nak amalan kamu itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita baca sama-sama surah ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum wallazina amanu wa amilus solihat
wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Sadaqallahul azim. Permulaan kepada ayat ini kita baca terus ayat ini masuk saja kepada surah ini, terus tiba-tiba digemparkan kita dengan satu perkara. Ini bukan biasa-biasa. Hawamin sebelum daripada ini dia menceritakan Hamim dan kemudian menceritakan tentang kehebatan Quran, kemuliaan Quran dan sebagainya. Tapi surah ini seolah-olahnya satu ketegasan. Datang terus mengatakan apa? Orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalang daripada jalan Allah Ta'ala akan adalla a'malahum. Jadi nampak penegasan itu. Kerana itulah surah ini kalau dilihat dia mengandungi beberapa 5 perkara lebih kurang. Minta maaf, dalam muka surat ini saja disebutkan 5 perkara. Iaitu yang pertamanya ialah zammul kafirin, iaitu mencela orang-orang kafir ini ataupun mengutuk, kita kata orang-orang kafir ini. Allah Ta'ala marah sangat kepada orang-orang kafir ini. Dan yang kedua, dalam muka surat ini kita akan lihat Allah Ta'ala memuji orang-orang Muslim dan juga memberi kurniaannya kepada orang-orang Muslim, kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiganya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta daripada orang mukmin ini untuk melakukan beberapa perkara. Yang keempatnya, Allah Ta'ala menyebutkan tentang balasan yang akan diperolehi oleh orang-orang mukmin di hari akhirat nanti. Dan yang kelimanya ialah Allah Ta'ala membuat beberapa suruhan mengarahkan kepada orang mukmin ini untuk melakukan beberapa perkara. Jadi itu 5 perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan di dalam muka surat ini yang dikumpulkan oleh ulama-ulama tafsir. Jadi yang pertama ni penegasan kemarahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, celaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Orang-orang kafir ni dan menghalang manusia daripada jalan Allah. Jadi Allah Ta'ala menamakan mereka ini sebagai kafaru. Kafaru artinya ialah as-sitru ataupun at-taghtiyah, iaitu menutup. Menutup ni ialah artinya ada satu benda yang ditutupi. Jadi ulama-ulama tafsir kata seperti Sya'rawi mengatakan apa? Apabila Allah Ta'ala menyebutkan tutup, artinya ada apa yang ditutup. Apa yang ditutup tu? Yang ditutup itulah iman. Artinya al-iman adalah al-aslu. Iman itu adalah asal kepada manusia. Sebab itulah ketika Allah Ta'ala menanyakan kepada kita semua, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Semua kita menjawab, semua manusia ni menjawab bahawa Tuhan yang menciptakan alam ini ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi apa terjadi selepas daripada mereka ini dilahirkan ke dunia? Bila mereka ni wujud atas dunia ni, mereka ini kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan bukan sekadar kufur, bukan sekadar kufur. Kufur tu ialah untuk diri mereka sendiri. Tapi Allah Ta'ala sebutkan lagi salah satu lagi sifat yang ada pada orang kafir yang Allah Ta'ala tak suka sangat. Iaitu apa? Manusia ni bukan sekadar dia kufur untuk diri sendiri, tetapi kemudian dia wasaddu an sabilillah. Dia ni menghalang orang lain pula. Jadi bukan sekadar dia ni jahat, tapi dia nak orang lain tu mengikut apa dan menghalang orang lain daripada mengikut kebenaran. Jadi itu yang berlaku di Mekah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jugalah yang berlaku kepada kita di hadapan kita pada hari ini. Manusia yang kufur itu bukan sekadar dia kufur, tapi dia menghalang manusia daripada mengikut. Menghalang dia dengan macam-macam cara. Dengan mulutnya, dengan cara-cara internetnya, dengan apa-apa sajalah cara. Kalau ada kuasa, dia gunakan kuasa dia untuk menghalang manusia daripada mengikut Allah. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sangat marah sini. Allah Ta'ala kata balasan dia adalla a'malahum. Adalla maknanya abtala. Apa artinya di sini? Ulama tafsir menyebutkan beberapa maksud adalla. Yang pertamanya ialah apa? Iaitu amalan-amalan baik mereka. Orang kafir ni, orang yang tak beriman, walaupun kadang-kadang mereka ni tak beriman, tapi mereka ni ada kebaikan-kebaikan dia. Contohnya dia buat baik kepada jirannya, contohnya dia buat baik kepada ibu bapanya, contohnya dia memberi hadiah, contohnya macam-macam. Kebaikan-kebaikan yang kadang-kadang ada pada orang kafir. Tapi Allah Ta'ala kata semua kebaikan-kebaikan orang kafir itu akan menjadi sia-sia. Adalla a'malahum. Yang keduanya, pendapat yang kedua mengatakan adalla a'malahum artinya ialah apa? Iaitu planning mereka, iaitu planning jahat orang-orang kafir ini Allah Ta'ala akan hancurkan. Allah Ta'ala takkan benarkan ianya berlaku. Walaupun kita nampak kadang-kadang dia berlaku, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu dengan perancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan hapuskan, Allah Ta'ala akan tidak menjadikan planning mereka itu berlaku sebagaimana yang mereka nak. Kemungkinan berlaku sedikit, tapi tak berlaku sebagaimana yang mereka nak.
Jadi orang kafir nak bunuh Nabi SAW sebagai contohnya. Tapi adakah berjaya? Allah Ta'ala tidak menjayakan. Banyak lagi planning mereka nak menghapuskan Islam. Mereka pergi ke dalam peperangan Uhud dan sebagainya, tapi tak berjaya. Dalam peperangan Khaybar, dalam peperangan Ahzab, tak berjaya. Jadi nampak Allah SWT situ adalla a'malahum. Jadi itulah dua pendapat yang besar yang disebutkan oleh ulama untuk mengatakan apa maksud adalla a'malahum. Tetapi pendapat yang kuat mengikut tafsir jalan lain adalah mengatakan maksudnya ialah amalan mereka itu walaupun kebaikan pada kelihatan mata manusia atas dunia ni, tapi semuanya adalah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kasarabin biqi'ah, hanya menjadi seperti fata morgana. Wallazina amanu wa amilus solat. Kemudian Allah Taala sebutkan selepas daripada itu orang yang beriman dan kemudian orang yang beramal soleh dan kemudian beriman pula dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Jadi apa yang diturunkan kepada Muhammad ini adalah sebutan untuk menambah kuatkan lagi. Sebelum tu dah sebut dah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau ikutnya dah cukup dah beriman dan beramal soleh. Beriman kepada Muhammad itu, apa yang diturunkan kepada Muhammad itu dah masuk dalam part yang beriman. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ulama tafsir kata dia emphasize kat sini. Emphasize apa? Menekankan bahawa beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, iaitu Al-Quran dan juga Ar-Risalah, itu adalah satu perkara yang sangat penting yang menjadi syarat kepada iman. Kalau mana beriman kepada Allah Ta'ala saja tapi tak beriman kepada Muhammad, tak beriman kepada Alkitab Al-Quran, maka tak akan jadi. Jadi sebab itulah ditambahkan lagi wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim, sedangkan dianya adalah benar daripada Tuhannya, iaitu Al-Quran itu benar. Kaffara, balasannya ialah apa? Kaffara anhum sayyiatihim. Allah Ta'ala kafara kita sebut tadi ialah padamkan. Kafara adalah tutupkan. Jadi sayyiatihim, orang-orang yang beriman ini, mereka ni bukannya tak ada kesalahan. Mereka ni bukan tak ada sayyiah, ada sayyiah. Mereka adalah manusia kan. Mereka manusia. Jadi manusia ni ada kesalahannya, ada keburukannya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala beri jaminan orang beriman, orang beramal soleh ini Allah Ta'ala akan tutup anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Wa aslaha balahum, maksud sini ialah bal, sini ertinya ialah al-amru, tapi bal juga ialah ertinya ialah pemikiran, perasaan. Jadi ulama-ulama tafsir menyebutkan sini ialah apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman itu Allah Ta'ala akan perbaiki. Antaranya, contohnya disebutkan ulama tafsir ialah mereka ini mudah untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sahalallahu lahu at-taubah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan apa? Bal ni ialah perasaan. Kita ni, dia kata manusia ni kan, kalaulah perasaan dia, walaupun dia dapat kenikmatan, walaupun dia dapat kuasa, walaupun dia dapat harta, walaupun apa-apa semuanya sepatutnya senanglah. Tapi manusia ni yang menyenangkan dia ialah bal dia, iaitu perasaan dia, hati dia, jiwa dia. Kalau jiwa dia tak tenang, maka dia takkan dapat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi jaminan di sini, orang-orang yang beriman ini salah satu benda yang dia dapat ialah islahul bal. Islahul bal ni maknanya hati dia tenang, urusan dia tenang, walaupun dia kadang-kadang nampak miskin, walaupun kadang-kadang nampak ni makanan tak cukup, tapi dia senang hati, dia relax. Jadi perasaan itulah yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman. Zalika bi annal ladzina kafaru. Kemudian Allah Ta'ala beri dalam ayat yang ketiga ni, Allah Ta'ala sebutkan the why. Kenapa orang kafir dapat macam tu, kenapa orang mukmin dapat macam tu? Kerana Allah Ta'ala kata, kerana orang-orang yang kafir itu ittaba'u, mereka itu apa? Mengikut al-batil, mengikut apa yang sesat. Wa annal ladzina amanu ittaba'ul haqqa min rabbihim. Orang-orang yang beriman ni mengikut apa yang benar daripada Tuhan. Seorang yang mengikut yang benar, seorang yang mengikut sesuatu yang sesat, takkanlah sama. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala membezakan di antara balasannya beza, apa yang mereka dapat di dunia ini berbeza, limpahan kurnia Allah Ta'ala pun berbeza. Memang orang kafir kadang-kadang dia nampak juga yang kita panggil dia sebagai nikmat, tapi ada benda yang mereka tak dapat kan. Di akhirat of course lah, jangan cerita kan. Tapi di dunia ni Allah Ta'ala akan berikan kepada orang beriman sesuatu yang mana tak akan diberikan kepada orang-orang yang kafir. Jadi Allah Ta'ala sebut sini sebab yang membezakan di antara orang beriman dengan orang yang kafir ialah kan orang kafir ini, mereka ini kafir, mereka ini mengikut satu benda yang batil, yang tak betul. Tetapi orang-orang yang beriman, mereka ini mengikut yang al-haq. Kazalika yadribullahu linnas amsalahum. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan untuk manusia amsal. Amsal ni maknanya akibat daripada apa yang mereka lakukan.
Jadi kalau mereka ni beriman, dia akan dapat macam ni. Kalau mereka tak beriman, mereka akan dapat macam ni. Jadi itulah, bagi betul lah Allah Ta'ala ceritakan balasan dia. Faiza laki, kemudian seterusnya habis di situ, sampai belah pula kita kepada satu ayat yang menceritakan pula tentang apa yang sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang beriman apabila masuk dalam peperangan. Ya, peperangan ni bukan orang Islam nak, tapi peperangan ini satu benda yang terpaksa, yang dipaksa, yang mana kita terpaksa hadapi. Yang orang Islam nak ialah apa? Iaitu ad-dakwah. Iaitu Islam ni mesti sampai kepada semua manusia. Itu yang dikehendaki, yang sepatutnya orang Islam kena berfikir, yang kita semua sebagai orang Islam nak benda tu. Nak apa? Iaitu Islam ni mesti disampaikan. Kalaulah Islam ini tiba-tiba dihalang daripada disampaikan, kita nak sampaikan tak boleh, maka sebab itulah dalam Islam berlakunya peperangan. Kenapa peperangan berlaku? Kerana orang-orang kafir menghalang daripada Islam ini sampai kepada manusia. Mereka tak nak nampak Islam tu berlaku. Mereka tak nak nampak Islam tu tersebar. Mereka tak nak Islam ni diketahui oleh manusia. Jadi mereka halang. Oleh kerana mereka halang, maka sebab itulah maka orang Islam pun mulalah terpaksalah berperang. Jadi peperangan ini satu pemberian yang dipaksakan. Kerana apa? Kerana orang kafir ini nak menghalang manusia daripada mendengar Islam. Sedangkan manusia ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mereka ni, manusia ni adalah milik Allah di hadapan kita, semua manusia yang dilahirkan di sini adalah milik Allah Taala, bukan milik manusia. Oleh kerana itu mereka ni berhak untuk mendengar Islam. Jadi kita sebagai orang Islam sepatutnya kena memberitahu kepada manusia ini tentang Islam. Bila ada manusia ingin menghalang, jadi seolah-olahnya apa manusia ni? Menghalang manusia daripada nak mendengar sesuatu yang datang daripada Allah, sedangkan benda manusia itu adalah milik Allah. Kenapa akan mereka alam? Jadi sebab itulah orang Islam ini disuruh untuk memerangi orang-orang yang cuba untuk menghalang. Jadi daripada sini Allah SWT sebutkan, apabila kamu berjumpa, fa iza laqitumul ladzina kafaru, apabila kamu berjumpa sini bukan berjumpa tengok kan, bukan berjumpa maksud tu, tapi berjumpa sini iaitu dalam peperangan. Iaitu apabila kamu dah berperang, berjumpa maksudnya bermasuk berdepan di dalam peperangan bersama dengan orang kafir, menghadapi orang kafir, fadarbar riqab. Fadarba situ ialah artinya suruhan. Maka hendaklah kamu darbar riqab, pukullah leher-leher. Apa maksud pukul leher? Iaitu bunuhlah artinya kan. Sebab apa? Sebab mereka telah menghalang orang-orang yang menghalang Islam ini daripada sampai kepada manusia. Jadi mereka ini kalau ikutnya Allah Ta'ala kata mereka ni milik aku, manusia ni milik aku, mereka ni tak sepatutnya hidup atas dunia ni. Jadi oleh kerana itu aku beri arahan kepada kamu semua wahai mukmin, kalau orang-orang yang memusuhi Islam begitu, yang menghalang Islam itu, maka fadarbar riqab, hendaklah kamu pukul leher mereka hatta izas asqantumuhum, sehingga kemudian kamu dah berperang dengan mereka, kemudian kamu dah pukul leher mereka, dan kemudian iza asqantumuhum, apabila asqantumu ni ialah artinya ialah iaitu satu perbuatan yang mana kita dapat menawan mereka. Iaitu apabila disebutkan asqan ni ialah asalnya ialah perkataannya daripada kasratul jarah, iaitu banyaknya luka. Artinya banyaknya luka. Jadi macam mana banyaknya luka? Iaitu apabila kamu dapat melemahkan mereka, melemahkan orang-orang kafir ini. Jadi apabila kamu dah dapat melemahkan mereka, hum tu ialah orang kafir, fashuddul wathaq, maka kuatkanlah ikatan. Maksud kuat ikatan kalau dululah kan pakai tali ikat tawanan-tawanan ni, tapi maksud kita di sini kalau pada hari ini ialah jagalah orang kafir itu buat satu benda yang boleh, jangan menyebabkan mereka ni boleh lepaskan diri dengan mudah lah itunya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini ialah nak ceritakan sini lah apabila kamu hendaklah betul-betul lah buat kerja tu dengan betul-betul dengan teliti, supaya kamu ni kan apabila kamu dapat sesuatu janganlah dilepaskan begitu saja-saja kan. Betapa susahnya kan dalam peperangan itu berlaku, tiba-tiba kamu buat satu benda yang boleh menyebabkan mereka ni boleh lepas begitu saja dengan mudah. Jadi tak kira dah ni kan dengan lokatnya, dengan ni kan, kalau kita sekarang ni kan banyak kan terlepas ke orang-orang yang ditangkap, terlepas kerana apa? Kerana rasuah dan sebagainya. Jadi inilah perkara-perkara yang sepatutnya dihalang lah, tidak patutnya berlaku. Fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Kemudian Allah Ta'ala beri arahan, selepas daripada tu kamu dah tawan mereka, prisoner of war lah kita kata, POW. Selepas daripada mereka ni ditawan, maka terpulanglah kepada kamu nak lepaskan dia selepas daripada tu ke, ataupun kamu nak tebus mereka. Tebus ni dengan bayaran ke, dengan mereka ni membuat satu perbuatan mengajar ke, kalau dalam peperangan Badar kan, dan sebagainya. Jadi ada tebus dengan wang, ada family dia datang. Jadi
Masalah tu ialah bergantung kepada, diserahkanlah kepada ketua negara untuk mereka ambil keputusan mana yang terlebih baik untuk masalah negara. Sebab itulah kita tengok ada memang berlaku kan dalam peperangan, selepas daripada peperangan sekarang ni kan berlaku ada melepaskan begitu saja kan dan sebagainya. Adalah sebab-sebabnya kan, sebab ekonominya, sebab sosialnya dan sebab peribadinya dan macam-macam lagi kan. Tapi semua tu hendaklah kerana maslahah. Maslahah apa? Iaitu maslahah yang tertentu untuk Islam. Kemudian Allah Ta'ala kata selepas itu kan, hatta tada'al harbu awzaraha, sehingga peperangan itu pun tenang, dah selamat, dah habis dah peperangan itu, maka barulah kamu boleh berhenti. Jadi perbuatan-perbuatan suruhan Allah Ta'ala ini mestilah dibuat selagi mana peperangan itu belum tamat. Kemudian selepas daripada tamat, zalika walau yasha'ullahu lam tasara minhum. Kemudian Allah sebutkan kenapa Allah Ta'ala ni menyuruh kita ni berperang, kenapa Allah Ta'ala menjadikan adanya orang kafir, kenapa Allah Ta'ala menjadikan ada orang yang menentang Islam, kenapa Allah Ta'ala menjadikan ada orang yang saddu an sabilillah, menghalang manusia ni daripada jalan Allah. Kenapa semua ni berlaku? Sehingga kita ni terpaksalah ada orang Islam terpaksa mati dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menyebarkan Islam, untuk membuatlah macam-macam perkara kan, buat kan. Kenapa semua ni? Allah Ta'ala tidak boleh ke mengislamkan mereka? Allah Ta'ala tak boleh ke mematikan mereka? Allah Ta'ala tak boleh ke menghantar bencana kepada mereka untuk mematikan mereka, menghapuskan orang-orang yang kafir ni? Tak boleh ke semua benda tu? Mungkin kita bertanya kan, tak boleh ke? Jadi jawapannya di sini dalam ayat ni, apa yang Allah Ta'ala sebut sini ialah Allah Ta'ala kata walau yasha'ullah lam tasara minhum. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah boleh lam tasara minhum. Allah Ta'ala boleh memenangi kepada mereka ni. Allah Ta'ala boleh menghapuskan mereka. Allah Ta'ala boleh. Sebab apa? Itu makhluk saja kan, tak ada apa-apa pun. Allah Ta'ala boleh buat apa yang dia nak. Kun fayakun, semua boleh. Tapi kenapa semua benda ni? Kenapa kita sebagai umat Islam yang terpaksa, kita katakan macam terpaksa pergi berperang, terpaksa menghadapi orang kafir, terpaksa menyebarkan Islam dan sebagainya. Kenapa? Jadi Allah Ta'ala sebut sini kan, semua tu adalah walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din. Sebenarnya Allah Ta'ala buat benda ni liyabluwa. Apa artinya liyabluwa? Liyabluwa artinya lah untuk mencuba. Liyakhtabira, iaitu untuk mencuba kamu. Mencuba apa? Allah Ta'ala nak cuba kita, nak cuba Islam, nak cuba kita ni kita mengatakan kita ni Islam. Adakah kita mempraktikkan Islam? Adakah kita mengikut Islam? Adakah kita melaksanakan apa yang Allah Ta'ala minta daripada kita? Jadi semua benda itu yang dia kata liyabluwakum, untuk bukan membalakan kamu, bukan, tapi untuk mencuba kamu, melihat kamu. Kamu ni sanggup tak buat apa yang Allah Ta'ala minta daripada kamu. Wallazina qutilu fi sabilillah falan yudilla a'malahum. Dan kemudian bila kita dah melaksanakan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi sebahagian daripada kita kemungkinan mati. Mati apa? Mati kita panggil mati syahid lah kan mati syahid. Jadi orang-orang yang mati, Allah Ta'ala sebut di sini lah wallazina qutilu fi sabilillah. Dan orang-orang yang mati, Allah akan anugerahkan kepada dia, kita panggil dia syahid. Orang mati di jalan Allah, maka dia mendapat syahid. Bukankah itu satu kurniaan yang tinggi? Kalau tidak adalah peperangan, macam manalah manusia ni yang beriman nak mati syahid? Kita kan minta Allahumma rzuqna syahadah kan. Ya Allah, berikanlah aku ni syahadah. Syahadah ni bukanlah syahadah dunia, mati lemas, mati demam, mati langgar aksiden dan sebagainya. Bukan itu, nama dia adalah syahid akhirat nama dia kan. Syahid dunia. Kita nak sekarang syahid akhirat kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata sini, kalau orang yang mati di kalangan kamu pula, falan yudilla a'malahum, amalan mereka itu tak sia-sia. Dalam satu hadis disebutkan seorang yang mati syahid ni kan, terus dia akan dapat beberapa perkara yang sangat disukainya. Setiap dalam hadis itu disebutkan beberapa perkara. Antaranya yang disebutkan apabila darahnya gugur saja di bumi ini, dihapuskan segala dosa dia. Dia akan diselamatkan daripada azab kubur. Dia akan macam-macam. Dia akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala, dikahwinkan dengan hurun ain dan sebagainya. Tengoklah hadis-hadis Nabi yang disebutkan oleh Ibnu Kathir, sangat banyak kan, iaitu pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang. Jadi orang yang mati syahid ni, orang yang mati syahid ni kan, mereka ni Allah Ta'ala sebut sini yudilla a'malahum, iaitu apa kan? Allah Ta'ala sebutkan sini falan yudilla a'malahum, pahala mereka itu, amalan mereka itu tak akan sia-sia. Kemudian sayahdihim
wa yuslih balahum. Kemudian Allah Taala akan beri petunjuk kepada mereka ini, dan kemudian Allah Taala yuslih balahum. Kemudian wa yudkhiluhum al-jannah arrafaha lahum. Macam-macam Allah Taala beri, iaitu memberi pula kepada mereka ni masukkan ke dalam syurga. Kemudian arrafaha lahum, yang telah diperkenalkan. Arrafa ni makna tahu, arrafa ni makna kenal. Apa maksud sini? Ada dua maksud yang disebut oleh ulama. Yang pertama sekali ulama sebut iaitu apa? Mereka telah diperkenalkan, telah diceritakan. Al-Quran menceritakan tentang pahala, tentang jannah ni macam mana, tentang syurga ni macam mana, macam ni. Allah Taala ceritakan dengan banyak untuk menjadikan supaya orang yang beriman itu terasa rindu nak masuk syurga ni. Kalau tak rasa rindu tu, makna tak cukup baca lah daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran ceritakan tentang syurga macam ni, sehingga kita semua ni orang mukmin ni kan nak masuk syurga, sebab itulah mereka ni berebut nak masuk syurga. Tapi bukanlah dengan bunuh diri masuk neraka, tapi dengan mereka ni berperang menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ada seorang sahabat tu lambat dia kata masuk syurga, iaitu taman separuh taman aku makan. Jadi dia lemparkan, kemudian dia pergi berperang, kemudian dia mati. Jadi itu yang pertama, iaitu apa kan? Allah Taala ceritakan syurga. Yang keduanya, ada setengah ulama tafsir kata arrafaha lahum ni, iaitu bila mereka sampai masuk dalam syurga ni, mereka dah tahu dah tempat di mana mereka akan berada. Arrafaha lahum, mereka tahu. Kemudian ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah Taala buat satu janji kepada orang yang beriman. Apa janji dia? Iaitu kalau kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Keyakinan kita kan, Allah Ta'ala tolong. Macam mana Allah Ta'ala tolong kita ni? Jadi ulama menyebutkan beberapa bentuk, beberapa cara. Sama ada yang pertama, contohnya ialah Allah Ta'ala akan beri kemenangan kepada orang-orang yang beriman atas dunia, walaupun bukan sekarang, tapi selepas tu. Memang ada sahabat yang tak dapat kemenangan lah, kita kata semasa di Mekah dia dah mati, tapi Allah Ta'ala beri kemenangan kepada Islam selepas itu. Kita pada hari ini pun macam tu jugalah. Kemungkinan ada di kalangan kita ini yang tak sempat untuk melihat kemenangan Islam atas dunia. Tak apa, tapi Islam Allah Ta'ala tetap juga akan beri kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Tu banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang perkara ini. Contohnya haqqan alaina nasrul mu'minin, Allah Ta'ala kata menjadi hak, suatu benda yang pasti ke atas kami bahawa kami akan menolong orang-orang yang beriman. La yansur, Allah Ta'ala akan tolong Rasulnya, dan begitulah seterusnya kan. Jadi seterusnya, ayat seterusnya ialah zalika wallazina kafaru, kemudian tu wa yusabbit aqdamakum. Kemudian Allah Taala tetapkan kaki, maknanya dalam peperangan ke ataupun tetapkan kedudukan. Kemudian seterusnya wallazina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Orang-orang kafir pula, ayat yang ke-8. Orang-orang kafir pun ni pula apa? Allah Taala kata orang-orang yang kafir itu wallazina kafaru fata'san. Ta'san ni artinya, ada Imam Qurtubi ada menyebutkan ta'san ni ada 10 makna. Kita tak sebut semualah kan tapi di antaranya maknanya ialah bu'dan maknanya jauh daripada rahmat Allah. Orang-orang kafir ni, mereka ni jauh daripada rahmat Allah. Ada yang kata ta'san ni huznan, makna kesedihan lah untuk mereka. Ada yang kata ta'san ni halakan, iaitu celaka lah, kebinasaan lah untuk mereka. Jadi Allah Ta'ala sebut sini wallazina kafaru fata'san lahum wa adalla a'malahum. Sekali lagi ulang, Allah Ta'ala ulang sekali lagi, adalla a'malahum. Apa-apa kebaikan mereka, amalan mereka sia-sia, tak dapat apa-apa pun, pahala pun tak dapat. Kemudian lagi afalam yasiru, Allah Ta'ala sebut lagi, itu ayat ke-9, zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Allah Ta'ala sebutkan kenapa jadi macam tu orang kafir ni, kerana mereka itu benci dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itulah fa ahbata a'malahum. Ahbata maknanya sia-sialah amalan mereka. Jadi ulama-ulama kata di sini kan, mengatakan bahawa apa, bila Allah Ta'ala sebutkan kenapa mereka ni kafir dan apakah sebab Allah Ta'ala ni menghukum mereka, kerana kafir satu, yang kedua mereka ni benci kepada apa yang diturunkan. Jadi sebagai seorang yang beriman, kita ni ialah mesti menolak satu perkara, tak boleh ada di dalam jiwa kita dan perasaan kita untuk menjadikan kita ini beriman, benar-benar beriman. Tanda kita ni beriman ialah apa? Tak boleh benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana jika kita benci dengan apa-apa syariat, dengan apa-apa yang telah datang dalam Al-Quran yang jelas kita benci, maka itu seolah-olahnya kita telah memiliki salah satu daripada sifat yang ada pada orang kafir. Jadi fata'san lahum, Allah Ta'ala bi annahum karihu ma anzalallah. Jadi kita tak boleh karihu benci, kita mesti yuhibbu. Yuhibbu, kita orang beriman dia suka
dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Itu adalah nak tunjukkan mereka sepatutnya apa yang boleh menyelamatkan mereka, apa yang sepatutnya mereka buat ialah begini dan begini. Afalam yasiru fil ardi. Kemudian yang terakhir, ayat-ayat yang terakhir ni, dua ayat terakhir, Allah Ta'ala memberi saranan kepada orang-orang yang beriman ni. Apakah tindakan yang sepatutnya mereka lakukan? Iaitu mereka sepatutnya berjalan fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Bukan berjalan ambil selfie, bukan berjalan ambil gambar, bukan berjalan masuk buat buku, tapi berjalan untuk melihat apa yang telah berlaku kepada orang-orang yang sebelum daripada kita. Jadi pergilah kamu, lihatlah apa yang berlaku dan ambil pengajaran daripada situ. Bila kita balik daripada berjalan, insya-Allah lepas Covid ni, insya-Allah pergi berjalan, lihatlah tempat-tempat yang mana berlakunya bala bencana yang dikenakan oleh Allah Ta'ala. Tengokkan dan tengok apa yang berlaku atas dunia sekarang ni. Manusia betapa larinya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesat je manusia daripada Allah, dan mereka akan dikenakan dengan azab Allah Ta'ala. Dammarallahu alaihim. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala telah binasakan mereka. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, kaum macam-macam lagi. Mesir, Firaun di Mesir dan sebagainya. Tengoklah, dammarallahu alaihim. Allah Ta'ala hancurkan mereka. Walil kafirin amsaluha. Bagi orang kafir kan samalah seperti daripada tu. Macam itulah balasan dia kan. Jadi orang kafir sekarang itulah akan dikenakan kepada mereka. Walaupun dengan mata kita sekarang ni kita tak nampak lagi berlaku, tapi akan terkena begitulah, sama dengan apa-apa yang telah lepas tu. Jadi itulah kita katakan history, sejarah itu sepatutnya akan menjadi pengajaran kepada manusia yang hidup pada hari ini, kerana ia akan berulang. Zalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Allah Ta'ala sebut kenapa? Kerana perkara ini berlaku kerana Allah Ta'ala adalah menjadi maula. Maula ni apa? Maula ni maknanya pelindung. Maula maknanya apa? Mu'in, iaitu penolong. Allah Ta'ala lah yang menjadi penolong kepada orang beriman, dan orang-orang kafir ini tak ada penolong bagi mereka. Walaupun mereka ni yang menolong mereka ialah diri mereka sendiri kan, sama-sama mereka. Tapi bagaimana boleh dibandingkan di antara Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan manusia? Bijak mana manusia? Manusia adalah hamba Allah. Jadi apabila Allah menjadi penolong kita, menjadi pembantu kita, menjadi pelindung kita, maka yakinlah bahawa kita bersama dengan yang maha kuat, insya-Allah. Oleh kerana itulah maka marilah kita beriman dan beramal soleh, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala akan menjadi penolong kita dan tidaklah meninggalkan kita begitu saja sebagaimana orang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Jumpa lagi insya-Allah hari Isnin, insya-Allah hari Isnin 7 hari bulan. Wallahu a'lam bissawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.